أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 5, baris yang ke-15 daripada atas. Muka surat 5 baris ke-15 daripada atas. Muka surat 5 baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 5 baris ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka nyata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Maka nyata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin. Nyata bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut. Mana 5 perkara? Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, tiada mendirikan sembahyang, tiada mengeluarkan zakat, tiada berpuasa dan tiada menunaikan haji. Mereka orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara itu, tidak ada asas atau tunjang pada agama Islam. Tidak ada asas dan tunjang ni, seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan yang tidak ada asas dan tunjang, menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan seluruh sekalipun. Maka nyata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, dibangunkan Islam atas 5 perkara, 5 rukun Islam. Nyata bahawasanya orang yang tidak mengerjakan 5 perkara yang tersebut, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Hak ni orang yang tidak mengerjakan atau mengingkari dengan lidahnya. Dia ingkar dengan lidah akan 5 perkara tu.
Dan jikalau dengan selora sekalipun, jikalau dengan bergurau sekalipun, itu runtuh agama, yakni batal Islam apabila diingkari. Jikalau tidak mengerjakan, ada binaan, ada agama Islam, tapi tidak ada asas, tidak ada tunjang, yang mana boleh runtuh agama tu kemudian. Runtuh agama, as-salah imaduddin, faman tarakaha faqad hanamaddin. Sembahyang tiang agama, sesiapa yang meninggalkan sembahyang ini meruntuhkan agama. Apa makna runtuh agama? Batal. Runtuh agama dengan bahawa runtuh agama ni bukan makna runtuh tu batal agama. Runtuh agama dengan bahawa tidak ada syiar, tidak ada tanda sebagai orang yang beragama. Runtuh agama dengan makna tiada tanda, tiada syiar ia sebagai orang yang beragama. Sebab agama ni ada tanda, agama ni ada syiar. Syiar besar dalam agama adalah bersembahyang. Itu syiar besar dalam agama. Berpuasa, memberi zakat, mengerjakan haji. Syiar yang cukup besar dalam agama. Satu dunia melihat akan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala berjuta. Sebelum Covid 3 juta dah. Bukan 3 juta. Sebelum Covid bukan 3 juta orang yang mengerjakan haji. 3 juta dah sebelum Covid. Bukan gitulah. Itu syiar yang cukup besar dalam agama. Makna satu dunia dapat melihat tandaan syiar yang cukup besar dalam agama. Ada ni. Hak tahunan tu lah. Sembahyang begitu juga. Jumaat begitu juga. Sembahyang Jumaat. Syiar yang besar dalam agama. Syiar yang besar dalam agama. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kitanya, Jumaat hanya pada satu tempat sahaja, pada satu qaryah. Walaupun mazhab Hanafi contohnya boleh didirikan Jumaat berbilang. Kalau Jumaat tu berbilang, jadi tak ramai satu tempat, jadi tak nyata syiar. Tetapi kalaulah satu-satu tempat tu padat penuh dah, itu tak apalah. Mana kenapa dalam mazhab Syafi'i kita hanya dibenarkan Jumaat didirikan satu tempat, walaupun sampai melimpah keluar sekalipun, itu syiar yang cukup besar dalam agama kita. Jadi orang kafir ni daripada budak lagi dah. Ramai tahu Jumaat. Orang Islam buat apa? Orang Islam sedang sembahyang. Jadi orang kafir ni daripada budak lagi sudah dapat melihat syiar besar dalam agama. Syiar besar dalam agama, azan, bang, tu syiar yang besar dalam agama. Orang yang ingkar syariat bang, azan, batal Islam dia. Itu syiar yang besar dalam agama. Ada ni. Tengok pula haji tadi tu. Tu lagilah. 3 juta. Mana orang boleh ambil gambar macam mana orang Islam berada di padang Arafah contohnya. 3 juta pada satu masa. Itu syiar yang besar dalam agama. Apabila tidak didirikan rukun Islam, dia sudah meruntuhkan syiar yang besar dalam agama. Dan meruntuhkan agama betul-betul. Dengan bahawa batal agama apabila diingkari. Tidak dikerjakan, meruntuhkan syiar besar dalam agama, meruntuhkan agama dengan bahawa batal agama, batal Islam apabila diingkari. Sebab tu dalam kitab ni kata
atau mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan selora bergurau sekalipun. Jangan gurau dalam bab agama ni, ingkar hukum hakam agama Allah, gurau je, jangan. Ini bab agama batal Islam, waliyazabillah. Walaupun gurau sekalipun, jangan gurau. Ini ingkar dengan lidah. Sama juga ingkar dengan isyarat, ingkar dengan perbuatan, ingkar dengan memek muka. Itu dia belaka tu. Tanda ni. Itu meruntuhkan agama, batal agama. Kalau tidak mengerjakan, tidak mendirikan sembahyang, tidak mengeluarkan zakat, bulan Ramadan tidak berpuasa, berkemampuan tetapi tidak mengerjakan haji, dia meruntuhkan syiar besar sebagai orang Islam. Sebab tandaan antara orang Islam dengan bukan Islam adalah sembahyang. Sembahyang tu tandaan membezakan antara orang Islam dan bukan Islam adalah pada sembahyang. Bila bersembahyang, dia orang Islam. Bila tidak bersembahyang, orang Islam ke tidak? Cuma kita ni oleh kerana bangsa Melayu ni orang Islam. Mana kena Islam kerana dia orang Melayu. Kalau satu-satu tempat yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam, satu bangsa, satu warna kulit, macam mana nak membezakan? Nak beza dengan sembahyang. Nak membezakan, ni orang Islam, ni orang bukan Islam. Sebab ada satu-satu tempat orang Islam, orang bukan Islam, satu bangsa, satu warna kulit. Jadi nak kenal Islam, kena disembahyang. Itu syiar yang besar dalam agama. Apabila tidak mengerjakan rukun Islam, dia telah meruntuhkan syiar agama. Apabila dia mengingkari hukum agama Allah, dia sudah meruntuhkan, membatalkan agama Islam itu sendiri. Sebab kita kena fahamlah daripada takrifan Islam yang terdahulu. Terima zahir, mengerjakan akan pergi kepada ihsan, tidak mendirikan sembahyang, tidak mengeluarkan zakat, tidak berpuasa, tidak mengerjakan haji, dia tidak membatalkan Islam. Dia masih lagi orang Islam, tapi yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila diingkari, barulah batal Islam. Islam terima, ingkarnya, ingkar akan hukum agama Allah, maka batal Islam. Kemudian sebelum kita nak masuk kepada takrifan iman, kita kena faham molek takrifan Islam terima secara zahir akan sekalian perkara agama yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Perkara agama yang diketahui secara darurat. Itu bicara panjang dahulu. Terima akan sekalian perkara yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Kemudian Islam tu dibina atas asasnya adalah rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Itu menjadi asas kepada Islam. Apabila mengucap dua kalimah syahadah, penyaksian bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan, penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Tuhan, maka perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terima bulat-bulat segala perkara agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rukun asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Kemudian disusuli dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua sembahyang, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima mengerjakan haji. Kenapa rukun Islam hanya didatangkan hak berkait dengan ibadah? Hak berkait dengan ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, itu bahagian ibadah. Kenapa rukun Islam selepas daripada 2 kalimah syahadah hanya pergi kepada ibadah? Bahagian agama, ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tetapi selepas daripada rukun syahadah yang pertama, pergi kepada sembahyang, zakat, puasa, haji, bahagian ibadah sahaja. Dia rukun Islam yang kedua sampai yang keempat adalah dia punya takmilah dia, kesempurnaan Islam. Islam duduk di 2 kalimah syahadah. Sembahyang, zakat, puasa, haji untuk menyempurnakan Islam. Islam adalah 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua, yang ketiga adalah untuk menceritakan kesempurnaan Islam dan untuk menceritakan syiar yang besar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islamnya duduk di 2 kalimah syahadah. Boleh disusuli dengan sembahyang, zakat, puasa, haji, syiar yang besar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islam duduk di 2 kalimah syahadah. Di 2 kalimah syahadah itulah terima akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk terima zahir akan perkara gaib yang dibawa datang oleh Nabi. Terima zahir. Percaya hati itu iman. Terima zahir. Nabi bawa datang berkaitan dengan malaikah. Sebagai Islam kena terima kewujudan malaikah, jangan ingkar. Tak ada malaikah, tak ada, tahyul belaka tu. Cerita karuk belaka tu, batal Islam dia. Di mana pula ada malaikah pada rukun Islam? Malaikah duduk di bawah 2 kalimah syahadah. Ada ni. Malaikah duduk di bawah 2 kalimah syahadah. Penyaksian tu, 2 penyaksian tu. Jadi apabila Nabi SAW cerita berkaitan dengan malaikah, sebagai orang Islam yang ada 2 kalimah syahadah akan terima zahir akan kewujudan malaikah. Percaya hati itu iman. Ada ni. Sebab itulah saya sudah tekan dahulu, walaupun rukun Islam dengan rukun iman ni berbeza, yang tersurat berbeza. Ada ni. Yang tersirat sama sahaja, yang tersurat tertulis berbeza. Islam ni bagi bahagian pekok, iman ni bagi kepada bahagian bahagian iman lah, bahagian akidah. Ada ni. Jadi iman ni pergi pada bahagian kepercayaan pada perkara gaib. Islam ni terima zahir-zahir. Tidak, sama sahaja. Antara Islam dan iman sama. Terima akan sekalian perkara agama yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bezanya Islam terima zahir, iman terima hati. Tu je beza. Islam terima zahir, iman percaya hati akan perkara yang sama, iaitu perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah.
sama saja. Bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati akan sama. Nampak tak sama Islam terima semayang, zakat, puasa, haji lah. Iman percaya pada malaikat, percaya pada qiyamah. Gitu nampak. Sebab tu kena faham satu, takrif Islam dan iman sama saja, terima akan. Cuma bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati. Yang kedua yang kita nak kena faham molek adalah rukun asas kepada Islam dan rukun asas kepada iman. Ini kita sebut dah dahulu. Rukun asas kepada Islam 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Faham tak ni? Rukun asas kepada Islam 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kaitan antara dua tu. Satunya rukun asas kepada Islam 2 kalimah syahadah zahir. Yang kedua rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Sebab tu dalam kitab Al-Misbahul Munir, selepas selesai bicara aqaidul iman yang 50, aqaidul iman yang 50 untuk mengesahkan beriman dengan Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50 berkait dengan sifat Allah, berkait dengan sifat Rasul. Itu asas kepada iman, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Malaikat dia akan cerita kemudian, kitab dia akan cerita kemudian, hari akhir dia akan cerita kemudian. Maka aqaidul iman yang 50 ni yang terkandung pengertiannya daripada 2 kalimah syahadah. Dikaitkan dua tu. Jadi aqaidul iman yang 50 yang menjadi asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan Rasul, terkandung di dalam pengertian 2 kalimah syahadah sebagai rukun asas kepada Islam. Dalam setengah-setengah kitab tauhid, dia memulai dengan 2 kalimah syahadah. Setengah kitab tauhid sifat 20 dimulai dengan 2 kalimah syahadah. Barulah pengertian daripada syahadah yang pertama didatangkan pembicaraan sifat 20. Selesai syahadah yang pertama, syahadah yang kedua, pengertian syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibicarakan sifat Rasul. Selesai, maka aqaidul iman yang 50 terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Walhal aqaidul iman yang 50 pembicaraan asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan Rasul. 2 kalimah syahadah lain, itu rukun asas kepada Islam. Dia nak cerita antara dua ni. Pada ni, antara dua ni tak cerah, hak zahir dengan hak iman, hak kepercayaan. Tapi antara dua ni sama je lah. 2 kalimah syahadah zahir, rukun asas kepada Islam. Aqaidul iman yang 50, beriman dengan Allah dan Rasul, menjadi rukun asas kepada iman. Pada ni, jadi hak zahirnya terima secara akan perkara agama. Imannya percaya hati akan sekalian perkara agama. Jadi kena faham molek dua ni. Sebab itulah sama saja orang yang dia tak terima kewujudan malaikat, batal Islam dia, dengan orang yang hati tidak terima dengan kewajipan sembahyang, batal iman dia. Orang yang ingkar kewujudan malaikat secara zahir, malaikat tak ada, ataupun
hari akhirah tak ada. Contoh. Beriman dengan hari akhirah tu rukun iman. Tapi Islam tak ada bicara akhirah. Duduk di bawah dua kalimah syahadah. Bila ditolak akan hari akhirah, berarti dia sudah tidak terima akan dua kalimah syahadah, maka batal Islam. Bila dia tolak secara zahir akan hari kesudahan, tak ada mati habislah, siaplah lepas dah mati. Tak ada senyap begitu je. Dia bercakap seumpama tu, batal Islam. Iman dia macam mana? Iman dia tak ada dah awal dah, tapi hak tu kita tak tahu. Maknanya dia tak beriman pada malaikat ni daripada awal lagi dah. Dia tak beriman dengan hari akhirat pun daripada awal lagi dah. Makna di sisi Allah dia kafir daripada awal. Di zahir dia orang Islam. Tiba-tiba dia menzahirkan engkar kewujudan malaikat, engkar hari akhir secara zahir, maka batal Islam dia. Tapi persoalan sekarang, di manakah malaikat, di manakah hari akhirah pada Islamnya? Di dua kalimah syahadah. Samalah juga orang yang hatinya tidak terima kewajipan sembahyang, mulut tak bunyi apa pun. Dia tak semayang, dia tak memberi zakat, dia tidak berpuasa, dia tidak mengerjakan haji. Mulut dia tak ada bunyi apa pun. Tapi hati dia tidak terima kewajipan sembahyang. Tak ada faedah sembahyang. Sembahyang sia-sia. Sembahyang saja hati tak terima. Maka batal iman dia. Kafir di sisi Allah. Apa dia sembahyang pada iman? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, itulah terkandung di bawahnya beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul, termasuk kewajipan sembahyang. Pada ni. Jadi kena faham antara Islam takrifan dia, iman takrifan dia dengan rukun asas kepada rukun Islam, rukun asas kepada rukun iman. Lepas tu kena faham molek takrifan dia ni. Kita faham takrifan, kita faham dah kedudukan Islam dengan iman, yang membezakan hanya Islam terima zahir, iman percaya hati akan agama. Itu pendek, akan agama lah. Kemudian ihsan, laksanakan suruhan agama, tinggalkan larangan agama, itu ihsan. Jadi Islam terima zahir akan agama kerana kita ada dua kalimah syahadah. Iman percaya hati akan agama kerana kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan aqaidul iman yang 50. Mati waktu dulu molek. Kemudian aqaidul iman yang 50 tu faham-fahamlah. Nanti akan diperincikan dalam kitab Al-Misbahul Munir ni. Baru ni saya ada terpandang hak aqaidul iman yang 50 sifat 20 ni secara tafsil untuk sempurna iman, bukan untuk sah iman. Dah nak sah iman, ijma je, rekah je dia kata. Cukup dengar qul huwallahu ahad, sah iman. Lepas sifat 20 secara tafsir tu, tu nak sempurna iman. Kok mana pula gitu? Maknanya sah iman dengan kita beriman secara ijmal. Secara tafsir aqaidul iman yang 50 untuk sempurna. Pada ni. Maka dipertikaikanlah. Kalau tekan aqaidul iman yang 50 tu secara tafsil untuk sah iman sebagai permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahu mengetahui dan berpegang secara tafsil akan aqaidul iman yang 50.
itu mengenal Allah mengenal Rasul. Tafsil. Baru sah makrifah, baru sah iman. Dah. Ijma' pun cukup dah. Qul huwallahu ahad cukup dah, dia kata. Kata macam mana pula? Dia memang ada sah iman apabila kita beriman secara ijmal. Sah iman seseorang apabila seseorang beriman secara ijmal. Sah iman. Siapa tu? Orang kafir yang baru masuk Islam. Betul? Orang kafir baru masuk Islam, dia tak ngaji lagi sifat 20. Makna secara tafsir aqaidul iman yang 50 tak ada lagi. Dia baru masuk Islam. Dia belum lagi belajar aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Dia baru mengucap 2 kalimah syahadah. Hak ni lah sah iman apabila dia mengucap serta dia beriman akan Allah dan Rasul secara ijmal. Carakah sah iman dia. Betul tu. Tapi bukan kita. Orang Islam yang orang kita warisi dari ibu bapa. Kata ajaran mana pula bawa pesen ni. Hak tolak sifat 20 tu waktu kita faham awal-awal dah. Hak ni diterima sifat 20. Tapi sifat 20 secara tafsir bukan untuk sah iman, untuk sempurna iman. Untuk sah iman secara ijmal pun cukup dah. Kok mana pula gitu? Secara ijmal ni setakat kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Cukup dah gitu. Sah dah iman secara tu. Hak tolak sifat 20 tu satu hal lah. Ini tak tolak. Sebab ada sekarang ni sifat 20 ni hafal-hafal. Sifat 20 ni serba sedikit. Sifat 20 ni rekah-rekah. Lepas tu berzikir, bertorikah, biar sifat 20 meresap dalam hati. Oh, ada pesen tu. Nak tak ada syariat ni. Tapi dia kata dia terima sifat 20. Dia junjung sifat 20 tapi tak kena jalan. Sifat 20 bukan hafal-hafal. Sifat 20 bukan rekah-rekah. Sifat 20 bukan serba sedikit. Sifat 20 secara tafsil, secara detail, secara terperinci. Hak beriman secara ijmal, sah iman orang kafir baru masuk Islam. Dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia ucap di lidah dia, sah sebagai orang Islam. Hati dia itu wahisabuhum alallah. Itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pelik lah ni saya biasa sebut. Bila kita bicara bab sifat 20, sifat 20, orang hak mengaku sifat 20 juga. Macam mana kalau orang kafir masuk Islam, belum sempat belajar sifat 20, nak tanam mana disuruh tanya. Tanya apa soalan tak cerdik gitu. Nak tanam mana, dia orang Islam, tanam di mana? Di perkuburan orang Islam. Dah dia tak belajar lagi sifat 20. Sifat 20 tu bab iman, bab Islam. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah, sahlah Islam dianya. Nak tanam mana lagi? Dah dia belum belajar sifat 20. Itu bab iman, bukan hak baru mengucap. Tak sempat belajar sifat 20. Hak Islam baka pun hak tak belajar langsung sifat 20. Nak tanam mana? Tanya gitu. Tak cerdik tanya gitu. Tapi nak beza antara Islam dengan iman. Mengucap 2 kalimah syahadah, sah sebagai orang Islam. Maka bila dia mati, tanam mana? Faham-faham lah. Bukan dia mati sebelum sempat belajar sifat 20. Siapa ke sudah dia tak belajar agama betul-betul dia masuk Islam kerana nak berkahwin. Dia berkahwin dengan pasangan Islam tu, Islam gitu je. Islam gitu je. Jadi hak pasangan Islam itu pun tak ada semayang bang, tak ada apa. Hak masuk Islam ni lagilah tak ada.
Belajar sifat 20 macam mana? Semayang bang pun tak tahu ke mana. Ada ni. Lepas tu macam mana dia bila dia mati? Dia orang Islam. Mati urus sebagai orang Islam lah. Jadi hak tak belajar sifat 20 ni bukan kata hak baru masuk Islam mati tak sempat belajar sifat 20. Hak Islam lama dah. Dia masuk Islam lama dah. Bukan termasuk orang Islam yang warisi pun. Terkadang tak pernah peduli pun bab akidah. Macam mana kalau dia mati? Dia orang Islam. Dah dia tak belajar akidah, itu bahagian iman. Jadi tanya soalan-soalan. Mana dia tanya tu, tanya soalan yang tak nak jawab. Apa dia tanya? Soalan tak cerdik tanya gitu. Ni dah go dia ni, jangan main. Faham dia nak tuju mana? Sebab kita duk tekan sifat 20 ni. Macam mana orang yang masuk Islam belum sempat belajar sifat 20, dia mati. Nak tanam mana? Jadi soalan dia kelah dah tu. Soalan tak cerdik. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Sah dia sebagai orang Islam. Betul tak? Hati dia macam mana? Wa hisabuhum 'ala Allah lah. Perkiraan mereka di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak percaya kepada Allah dan Rasul. Dia hanya semata-mata nak masuk Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Ataupun dia semata-mata nak terima bantuan daripada pihak kerajaan, dia pun masuk Islam kerana nak terima bantuan. Hak ni kadang-kadang ni masuk Islam berulang-ulang kali Mari orang benda ni dakwah pada Islam, dia pun mengucap. Mari orang lain pula, dia pun mengucap. Mari orang lain pula, dia pun mengucap. Tapi mari agama lain, dia ikut agama lain pula. Mari Islam, dia mengucap pula. Kena-kena sudah mengucap berulang kali. Mengucap dia kerana nak terima bantuan. Maka macam mana hukum dia? Zahirnya orang Islam. Mari agama lain pula diterima, agama lain pula batal Islam dia tu. Lepas tu mari pula orang Islam, dia mengucap pula sah dia sebagai orang Islam. Berpura-pura. Belah hati dia lah nak tahu berpura-pura ke tidak. Wa hisabuhum 'ala Allah tu. Beriman dia dengan Allah Ta'ala. Sah dia sebagai orang Islam. Tapi hati dia langsung tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Islam pada zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebut berulang kali dah ni. Dia mengucap dua kalimah syahadah serta hati dia percaya akan Allah secara ijmal. Allah jua Tuhan. Tu je. Dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Setakat tu saja. Pandai ni. Dia hak bab sidik, amanah, tabligh ni tak ada lagi dalam kepercayaan dia. Tapi dia percaya secara ijmal Nabi Muhammad utusan Allah. Sah dia sebagai orang beriman. Bila sah dia sebagai orang beriman, saat yang pertama iman dia sudah diampung sekalian dosa kesyirikan dia puluh-puluh tahun. Dia mengucap dua kalimah syahadah secara sukarela, tidak ada paksaan. Sah sebagai orang Islam. Hati dia percaya akan Allah secara ijmal, secara ringkas. Sebab 20 tu secara tafsir, tak lagi ni. Dia percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ijmal, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dia tak ada lagi tu. Sah dia sebagai orang beriman. Bila sah dia sebagai orang beriman, Allah Ta'ala di saat yang pertama tu Allah Ta'ala sudah ampuni sekalian dosa kesyirikan hak puluh-puluh tahun. Mati saat tu syurga dia. Gitu je lah. Ada. Mati saat tu syurga dia. Tapi kalau dia hanya mengucap dua kalimah syahadah, hati dia tak terima Allah dan Rasul, Islam pada zahir, insya-Allah kekal kafir, dia tak beriman. Mati saat tu kekal neraka. Sebab dia tidak beriman. Tapi jenazahnya macam mana? Dia orang Islam, jenazahnya macam mana apa? Tadi kata tidak percaya, kita dah tahu tu. Ni sebut secara umum je ni. Dah dia macam mana? Kita tak tahu. Tu wa hisabuhum 'ala Allah tu.
Perkiraan mereka atas Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya dia tak beriman langsung dengan Allah dan Rasul. Dia hanya mengucap kerana nak berkahwin tadi contohnya. Mana dia masih kafir di sisi Allah. Dia mati saat tu kekal neraka selama-lamanya. Tanda ni. Jadi hak sah iman dengan hanya beriman secara ijmal, orang kafir yang baru masuk Islam. Tapi masih dia beriman dengan Allah dan Rasul secara ijmal, secara ringkas, masih lagi ada pegangan kafir dia. Pada ni. Kepercayaan dia hak kafir-kafir itu masih lagi ada. Kepercayaan dia hak kafir-kafir itu masih lagi ada. Sebab dia baru beriman dengan Allah secara ringkas. Dia beriman dengan Rasul secara ringkas. Kalaulah di akidah dia tu tak ada lagi akhirat contohnya. Dia tak belajar lagi, tak tahu lagi ni. Dah dia tak beriman dengan hari akhirah. Iman dibatal ke tak? Tak. Pegangan dia tu kafir tu, dimaafkan sebab dia baru masuk Islam. Tak ada kafir pun dia. Iman dia takkan batal. Iman dia takkan batal. Tak ada ni. Bukan kata bab iman hak zahir, hak zahir. Oh dia lalu kot tu pekong lama dia ditunduk pulak. Misalnya, perbuatan tu batal Islam tu, tapi dia jahil. Sikit pun tak boleh. Tak boleh. Dia jahil. Tak batal Islam dia. Sebab dia jahil. Baru masuk Islam. Mana kalau dia masih lagi berpegang dengan akidah yang kufur, iman dia tetap sah. Kekufuran tu dimaafkan sebab dia jahil baru masuk Islam. Itu je. Janji dia sudah beriman dengan Allah secara ijmal. Dia beriman dengan Rasul secara ijmal. Sah dia sebagai orang beriman. Lepas tu kena tafsir lah. Kena perici. Hak aqaidul iman yang 50 kena perici. Untuk sah beriman dengan Allah dan Rasul, kena perici pula bab malaikat, bab kitab, bab hari kesudahan. Kena perici lah daripada tu. Hak ni hak kata secara iman sudah sah iman. Adapun kita ni hak tu kena cara tafsil. Tiba-tiba hak sifat 20, hak aqaidul iman yang 50 tu untuk kesempurnaan. Kok mana pula dia ambil? Yang share tu orang-orang yang selalu share perkara agama tu. Jadi termakan dengan ajaran tu barangkali. Sifat 20 hafal-hafal, sifat 20 ringkas-ringkas, sifat 20 serba sedikit. Ni jadi akhirnya sifat 20 tu untuk sempurna iman, bukan untuk sah iman. Aqaidul iman yang 50 adalah permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu bukan secara untuk sempurna iman, untuk sah iman. Untuk sah iman. Itu permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kok ni orang yang terima kaedah sifat 20. Semangat nampak kepada kaedah sifat 20. Tapi dia ambil mana faham seumpama tu. Hak tambah sifat 20 tu tidak cerita doktunya. Itu satu perkara, satu pemahaman. Hak nak sifat 20 ni timbul pula pahaman yang seumpama tu. Kita jelas molek dah takrifan Islam, takrifan iman, kemudian rukun asas Islam, rukun asas iman. Kita iman tak masuk lagi. Tapi kena apa ni? Kena seiring lalulah sebab dia hanya beza sikit je. Hak tersurat nampak jauh. Islam bahagian fiqh, iman bahagian tauhid akidah. Ada. Sama saja. Islam terima zahir akan sekian perkara, termasuk perkara gaib, malaikat dan hari akhirah. Iman percaya hati akan perkara agama, termasuk hati kena percaya, kena terima hak semayang, zakat, puasa, haji. Sebab apa? Sebab apa dia takrif Islam, takrif iman? Apa dia rukun asas kepada rukun Islam dan rukun asas pada rukun iman?
Bila kita faham molek situ, tu hak kaitan tu dua kalimah syahadah dengan aqaidul iman 50, atau hak kemah kitanya. Bila kita faham Islam ni asasnya ada dua kalimah syahadah, maka tak timbul lah saya pernah sebut dahulu, ada orang yang berfahaman di Islam ni sembahyang, zakat, puasa, haji. Akhirnya dia kata, ni orang kata ni bukan orang kampung ni, orang hak label masjid ni, orang hak label pegang masjid. Dia kata dia nak buat hak rukun Islam je. Hak tak ada dalam rukun Islam dia tak mau peduli. Hak tak ada dalam rukun Islam dia tak mau cara, tambah. Dia hanya nak ambil hak ada dalam rukun Islam. Mana? Sembahyang, dia nak ambil. Hak tu rajin lah, sembahyang sunat pun rajin. Hak zakat dia nak ambil. Hak puasa sunat dia rajin. Dia nak ambil tu. Hak tu dalam rukun Islam. Hak bab haji dan umrah, hak tu bukan kata hak wajib. Hak sunat berulang kali dah dianya. Tapi dia nak hak tu je. Hak tak ada dalam rukun Islam dia tak mau bicara. Mana? Hudud, qisas ada dalam rukun Islam? Tak ada. Dah sibuk buat apa? Dalam rukun Islam tak ada hudud, qisas. Ada ni. Hak cakap ni, hak cakap hak label masjid ni bukan orang duk wakaf. Warna kita dengar, nganga kitanya. Ada hudud kisah dalam rukun Islam. Sembahyang, zakat, puasa, haji. Mana ada hudud kisah dalam rukun Islam? Ni tak faham agama. Islam ni duduk di bawah dua kalimah syahadah. Takrif Islam terima akan segala perkara Nabi bawa, bukan terima sembahyang, zakat, puasa, haji. Jadi kalau dalam rukun Islam tak ada hudud dan kisah, tak ambuh duk peduli, yang kamu kahwin tu kenapa? Ada tak kahwin dalam rukun Islam? Tak ada. Duk kahwin buat apa? Tak ada kahwin lah. Kenapa tidak berkahwin? Tak ada rukun Islam berkahwin. Kahwin apa? Ambil mana nak apa? Beranak juga. Kahwin apa? Rukun Islam tak ada kahwin. Muamalah tak ada rukun Islam. Jual beli buat apa? Tak jual beli, rapah gitu je. Mana ada rukun Islam jual beli? Ini orang jahil agama. Baik tak faham apa dia takrif Islam, dia tak faham apa dia dua kalimah syahadah. Dia tak faham apa dia dua kalimah syahadah. Penyaksian Allah Taala jua Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksi seumpama tu, kita akan terima sekalian perkara yang datang oleh Rasul, termasuk ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Di dalam takrifan iman, tapi takrifan iman bukan takrifan Islam. Takrifan iman dalam kitab Hidayatus Sibyan. Takrifan iman dalam kitab Hidayatus Sibyan, tapi bukan Islam lah, dapat iman. Iman percaya hati. Dia percaya hati apa tu? Percaya hati akan akidah, percaya hati akan ibadah, percaya hati akan muamalah, percaya hati akan janayah. Di situ dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dari kitab Hidayatus Sibyan, takrifan iman qabul hati, terima hati, percaya hati akan sekalian perkara agama. Mana? Percaya hati akan akidah, percaya hati akan ibadah, percaya hati akan muamalah, percaya hati akan munakahat, percaya hati akan janayah. Di situ iman. Kalau iman ni percaya hati akan akidah je. Kenapa masuk ibadah, muamalah, munakahat, janayah? Hati dia masuk di bawah beriman dengan kepada Allah dan Rasul. Sama dengan Islam. Islam bukannya terima ibadah, kena terima akan perkara gaib. Tadi malaikat kena terima. Kena terima akan akhir secara zahir, kena terima. Dan kena terima bahagian ibadah, muamalah dan juga janayah. Sebab apa? Itu perkara agama yang diberdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi kenapa hanya didatangkan rukun Islam, sembahyang, zakat, puasa, haji? Kesempurnaan kepada Islam. Sebab tu syiar yang besar dalam agama, satu. Yang kedua, apabila kita kejak dengan dua kalimah syahadah, kita akan terima akan sekian perkara yang diberitakan oleh Nabi SAW, timur zahir. Maka didatangkan hak perkara agama yang dipanggil ta'abbudiyun. Yang ta'abbudiyun, dia ada ta'alluliyun, dia ada ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni perkara agama yang diperintah oleh Allah, yang kita tak boleh nak cerita dia punya elah kerana. Ta'alluliyun ni kita boleh cerita dia punya elah dia kerana. Dalam bab ibadah dia ta'abbudiyun. Kenapa semayang 5 kali? Boleh jawab. Kenapa rakaat yang berbeza? Boleh jawab? Tak boleh jawab. Kan ada ni. Kenapa berpuasa daripada pagi sampai ke petang? Kenapa tidak petang sampai ke pagi? Senang. Petang sampai ke pagi, tidur malam berpuasa. Okey je, tiap-tiap hari boleh berpuasa. Sihat lagi ni tak makan malam. Kenapa pagi sampai ke malam? Hak ta'abbudiyuh lebih jelas nyatanya haji. Kenapa tawaf? Allah bukan duduk di Baitillah. Baitillah tu rumah Allah. Antahhira baiti lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud tu. Bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam akan rumah aku, Tuhan kata. Jadi Allah duduk di Baitillah. Baitullah, rumah Allah kan. Tapi kenapa tidak dihuraikan? Tak payah. Sebab tidak ada orang berpegang Allah duduk di Baitillah tu. Tapi istiwa atas arah kena hurai. Sebab dia kata arah tu besar. Jadi Allah duduk atas arah sedang molek. Sebab arah tu besar. Mana Allah besar jugalah. Kalau Baitillah tu kecil sangat, Allah nak duduk macam mana? Gitu orang kali tau. Ni kena hurai. Wallahu a'lam lah apa maksud dia. Dia cerita tak apa maksud dia. Kenapa tidak boleh melihat Allah? Sebab Allah sangat besar, sebab tu tak boleh nak melihat. Apa maksud dia? Saya ada dengar dalam rakaman. Kenapa kita tak boleh melihat Allah? Sebab Allah sangat besar. Bila sangat besar tak dapat nak lihat. Maksud dia apa? Besar tu besar, jisim, Allah berjisim ke macam mana? Apa maksud dia sebenar? Tak dapat melihat kerana Allah Maha Besar. Tak. Allah Maha Besar, tapi di hari akhirat kita dapat melihat. Kalau kerana tak dapat melihat Allah kerana Allah Maha Besar, kita boleh melihat Allah di hari akhirat. Tapi ayat dia kerana Allah besar, maka sebab itulah tak dapat melihat Allah. Apa maksud? Ni ada golongan, kenapa Allah duduk atas arah? Sebab arah makhluk yang paling besar. Sesuailah Allah duduk atas arah, sebab arah tu makhluk yang sangat besar. Jadi Allah besar juga gitu. Ada tahulah. Dengar tu pening kepala jeng akidah. Kalau Baitullah, Baitullah tu kecil. Tak, Tuhan kata rumah dia. Antahhira baiti lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud tu. Bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam akan rumah aku. Kerana kecil, maka tak muat. Sebab Allah besar. Bila Allah besar, sesuai atas arah. Sebab arah besar. Oleh kerana Allah besar, maka tak dapat melihat Allah. Sebab besar sangat. Gitu. Pengajaran seumpama ni, mati lama mana dah dia pun, rakaman tu hidup. Rakaman tu hidup.
Kita tawaf bukan kerana di situ Allah duduk, tapi kau tawaf kenapa? Allah perintah, kita ada 2 kalimah syahadah, terima dan laksana. Tu dipanggil ta'abbudiyun. Kenapa saya sampai ke Marwah? Kenapa? Siti Hajar cari air, Siti Hajar. Yang kita buat apa? Ta'abbudiyun. Kenapa wukuf di Arafah? Ini saya ingat lagi tu saya sebut kalau tunggu durian boleh hasil. Tunggu apa di padang Arafah? Ta'abbudiyun. Kita ada 2 kalimah syahadah, terima jaga puasa dan laksana sebagai ihsan. Kenapa melontar? Di melontar tu kadang-kadang jadi mati-mati. Sebab apa? Rempuh-merempuh tu. Ada ni. Kenapa melontar? Syaitan ada di situ. Apa? Syaitan ada di situ je. Kenapa melontar? Kenapa tidak ada orang berani mencadang? Melontar sudah tidak sesuai pada masa sekarang, sebab orang ni 3 juta pada satu-satu masa. Melontar masa Nabi tu Hajatul Wada' 100,000 lebih je. Sesuai lah melontar 100,000 lebih. Sekarang 3 juta lebih. Tak sesuai dah melontar. Ada tak berani cadang? Tak ada orang ni cadang. Mati orang tu. Berlaku rempuh-merempuh. Tak ada orang ni cadang. Sebab apa? Sebab 2 kalimah syahadah. Itu perintah Allah. Terima dan laksana. Tak ada orang kata melontar pada masa Nabi sesuai. Sebab orang tak ramai. 1,000 lebih je. Pada masa sekarang tak sesuai. Sebab 3 juta. Kenapa tak ada orang berani? Sebab 2 kalimah syahadah. Jadi kalaulah sembahyang contohnya, haji contoh ta'abbudiyun boleh terima, muamalah, munakahat, janayah semuanya ta'alluliyun. Lagilah mudah-mudah diterima. Fahamlah bab muamalah. Kalau tak ada hukum muamalah, nak hidup macam mana kita? Fahamlah kita dalam bab munakahat. Kalau tak ada hukum munakahat, nak hidup macam mana kita? Ada ni. Maknanya boleh sebut dia punya illah dia. Itu dia panggil ta'alluliyun. Kalau ta'abbudiyun, bab ibadah kita boleh terima bulat-bulat dan kita laksanakan ihsan. Sama telah pula dalam bab muamalah, munakahat, janayah, itu ta'alluliyun. Boleh cerita dia punya hikmah dia. Boleh cerita hikmah bab nikah, bab cerai, bab iddah, bab nafkah, boleh cerita belaka. Kenapa ada iddah? Dia boleh cerita kenapa ada iddah. Tapi iddah ni pun ada hak ta'abbudiyun, ada hak ta'alluliyun. Ta'alluliyun ni kenapa iddah tu suci? Untuk memastikan bahawa tidak bercampur benih. Tapi kenapa lepas akad nikah belum sempat bersama, tiba-tiba suami dia meninggal, tetap kena ada iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kenapa? Dia panggil ta'abbudiyun. Tak apa, terima je lah. Kalau dia bercerai selepas bersama, kena 3 kali suci. Ceritalah sebab apa. Lepas dia berkahwin, belum sempat bersama, berkelahi, cerai lalu dah. Tak ada iddah. Sebab apa? Belum bersama. Boleh cerita. Dia kalau bersama dah, kemudian bercerai, 3 kali suci. Lepas berkahwin, jumpa, berkelahi, cerai. Ada iddah ke tak? Tak ada. Orang perempuan tu keluar dari bilik tu, cari orang lelaki lain, nikah pula lalu. Tak ada iddah sebab belum bersama. Berbeza dengan lepas akad nikah, suami meninggal, kena tembok contohnya. Ni berebut, kena tembok, mati. Belum bersama, tapi ada iddah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ta'abbudiyun. Buat. Itu hukum agama, terima je lah. Ada juga ta'abbudiyun, tu contoh ta'abbudiyun dengan ta'alluliyun. Jadi bab janayah boleh cerita. Kenapa ada hukum qisas? Balas seumpama orang tak akan berani nak buat kejahatan. Kalau dia tetok tangan orang, tangan dia akan ditetok sama. Kalau dia catah telinga orang, telinga dia akan kena catah sama. Kalau dia butakan mata orang, mata dia kena buta sama. Siapa berani nak buat? Sebab seseorang yang kerat tangan orang seperti kerat tangan dia sendiri. Seseorang yang potong telinga orang seperti potong telinga sendiri.
Seseorang yang butakan mata orang seperti buta mata ni, siapa berani nak buat? Itu qisas. Kita boleh cerita. Ni tetok orang, cacat orang, masuk penjara 4-5 tahun, keluar senyum-senyum je, segar mega, tak ada cacat pun. Ada. Itu qisas. Kemudian hudud pula. Kenapa kat tangan pada pencuri? Untuk menakuti orang daripada mencuri. Bukti dia, tengok Mekah macam mana. Orang Mekah dia cerita sangat. Harta benda selamat, tak ada berani kosek pun. Sebab apa? Takut. Mana boleh cerita dia punya elah dia, kerana dia. Ada ni. Dalam bab janayat, bab kisas ke, bab dia boleh cerita. Bab muamalah sama, bab munakahat sama, bab janayat sama, dia ada elah, dia boleh cerita hikmah-hikmah. Tapi dalam bab ibadah, tadilah sembahyang 5 kali, kenapa? Rakaat yang berbeza, kenapa? Kenapa subuh 2 rakaat? Subuh mengantuk gitu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Zuhur sibuk dah, kenapa 4 rakaat? Pendek sikit lah. Kenapa maghrib 3 rakaat? Maghrib 3 rakaat kenapa? Kerana maghrib ni orang apa? Kenapa isyak jadi 4 rakaat pula? Mana apa? Tak boleh nak cerita dia punya elah dia. Tapi orang yang ada 2 kalimah syahadah akan terima bulat-bulat dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, munakat janayat, yang boleh cerita dia punya elah dia, kerana dia sama terus lagi boleh terima bulat-bulat. Sebab tu dia latangkan rukun Islam yang kedua sampai kelima, ibadah. Yang ibadah ni ta'abbudiyun, hanya terima dan laksana, tidak sebarang persoalan. Jadi bab muamalah, munakat janayat, lagilah terima bulat-bulat tanpa ada persoalan. Pokok pangkalnya 2 kalimah syahadah. Pokok pangkalnya balik kepada takrifan Islam, terima secara zahir akan sekalian perkara yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian zahir, bahagian Islam, manfaat dunia. Tapi manfaat akhiratnya bergantung kepada iman, percaya hati. Ni bergantung kepada iman. Islam bahagian zahir, manfaat dunia. Imanlah perhitungan pada hari akhirat. Kalau hanya pada zahir saja terima, tapi hati tidak beriman, kafir di sisi Allah wa'alaikumsalam, kekal kekal selama-lamanya. Keislamannya hanya manfaat atas dunia. Mana apa? Boleh bermuamalah sesama orang Islam, harta benda dia selamat, diri dia selamat. Bila mati, jenazahnya dihormati dengan dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dapat manfaat atas dunia. Tapi dalam akhirat bergantung kepada iman. Dia tidak beriman, kekal neraka selama-lamanya. Untuk selamat dunia dan akhirat, Islam dan iman. Untuk sempurna Islam dan iman, pergi kepada ihsan. Ini pembahagian agama, Islam, iman dan ihsan. Bermula iman itu percaya hati seseorang, hati, serta mengaku putus dalam hatinya akan sungguh segala perkara agama yang datang akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama jelah. Percaya hati akan perkara agama Nabi bawa. Islam terima zahir akan perkara agama hak datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan laksanakan, tunaikan akan perkara agama yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.